Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara pengurusi dan juga seluruh ahli qaryah Surau Seri Saujana yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bahagian terakhir yang ingin kita sentuh berkenaan dengan kehidupan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita kena faham satu perkara lah, masyarakat Quraisy ini, mereka hidup ni berbani-bani, berkabilah-kabilah, ya. Dan dalam kabilah mereka itu ada kaitan pula dengan ini mereka ni sebenarnya telah mengamalkan perkahwinan antara bani, antara kabilah ni tadi, dan mereka ini akhirnya dapat hidup dengan kukuh dalam masyarakat Mekah itu sendiri. Macam malam tadi saya tersentuh jugalah apabila nak memahami rangkaian ini balik dari kuliah Maghrib malam tadi. Kebetulan pasang radio IKIM lah, ada satu ustaz tu dia berceramah berkenaan dengan kaitan bani ni. Ada tak tepat lah, kan? Tak tepat itu berkenaan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi perjanjian Aqabah yang kedua tu, kenapa orang-orang Madinah ini lebih memahami ataupun lebih cepat menerima Islam berbanding orang Mekah. Orang Madinah ni hanya sekali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka dah boleh buat perjanjian Aqabah yang pertama dan diikuti dengan Aqabah yang kedua. Okey. Puncanya tak lain tak bukan ialah kerana adanya Yahudi di Madinah. Tuan-tuan, ini fakta yang menarik, ya. Dan dihuraikan oleh ustaz itu pun cantiklah. Adanya orang Yahudi di Madinah. Apa kaitan? Orang Yahudi ni, mereka ini dah lama, dah 100 tahun duduk di Madinah. Dan mereka ini adalah penghijrah dari Najran, iaitu setelah berlakunya peristiwa orang-orang Yahudi membakar orang-orang Nasrani dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Baca surah Al-Buruj, ya. Baca surah Al-Buruj, keluarlah cerita ni, ya. Dan peristiwa ini berlaku lebih kurang 40 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Peristiwa baru lagi sebenarnya, ya. Baru lagi. Dan yang menariknya, TV3 buat Jejak Rasul masih ada lagi kesan Ukhdud tadi tu, iaitu parit yang tempat membakar orang-orang Nasrani. Sudah lebih 1500 tahun kesan tu masih ada, betapa besarnya pembakaran tersebut. Dan akibat daripada itulah Abrahah masuk dari Habsyah, menghalau orang-orang Yahudi di situ. Sebab Abrahah ni kan panglima Najasyi, mereka ini Nasrani, mereka masuk halau orang Yahudi ni, maka Yahudi ni naik ke atas. Jadi Abrahah pula asalnya hero, kan? Asalnya hero yang telah menjadi jahat lah. 40 tahun kemudian, elok-elok dia ni menghalau Yahudi di Najran. 40 tahun kemudian dia pula buat Kaabah baru dan memerintahkan supaya jangan pergi lagi ke Mekah, tawaf saja tempat aku. Dan bila tak berhati, dia pula langgar Mekah dan dia pula hancur oleh burung ababil. Itu kaitan kisah penghijrahan Yahudi dari Yaman masuk ke Yathrib. Bila masuk di Yathrib, mereka ni buat kacau pula. Di mana-mana pun Yahudi ni memang dia tak akan sudah dengan buat kacau sebenarnya. Tapi tak semualah, ya. Ada Yahudi yang kaum Yahudi maksudnya, ya, ataupun Bani Israel ini yang baik, kita tak nafikan. Tapi mereka ini nature-nya begitu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sindir mereka dengan begitu dahsyat, begitu memalukan. Sal Bani Israel kam ataina min Allah Subhanahu terlupa. Tanyalah Bani Israel, maksud dia, berapa banyak dah kitab kami bagi dekat dia, tapi semua kitab tu dia ubah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan Yahudi sampai sekarang untuk apa? Untuk menjadi penjawab
bukti bahawa orang yang telah engkar, telah menukar nokok tambah kitabullah ini, inilah nasibnya, beragak sana beragak sini, hidup dapat negara sendiri kononnya di Israel pun bukan aman pun kan. Bahkan rakyat dia kata cukuplah, janganlah lagi duk serang Palestin, buatlah perjanjian damai yang betul. Itu orang Yahudi sendiri mahu, orang Israel sendiri di Israel mahu pendamaian itu, ya. Okey, cuma balik pada cerita kita ni tadi. Orang Yahudi ni bila sampai di Madinah, dia duduk berperang dengan Aus dan Khazraj itu, dan duduk melaga-lagakan Aus dan Khazraj itu, selalu dia menyebut dengan berkat, dengan wasilah Nabi terakhir, menangkanlah kami melawan orang-orang musyrik ni. Itu dia. Dan dia menang. Setiap kali itu dia menang. Menyebabkan orang-orang musyrik Aus dan Khazraj ini musyrik sebab dia menyembah berhala lagi masa tu kan. Siapa Nabi ni yang dahsyat sangat, dengan doa begitu pun boleh menyebabkan mereka menang kan? Siapa Tiba-tiba bila salah satu musim haji, mereka ni telah dikunjungi oleh seorang yang mengaku Nabi, Arab seperti mereka juga, cuma kabilahnya Quraisy, kan? Dan bila cek tutur barisnya, dia punya silsilah dia keturunan Madinah juga, keturunan Yasrib juga. Di sinilah masalah kurang faham sikit pada malam tadi tu. Saya tersentak sambil bawa kereta tu, tersentak sikit. Yang menjadi keturunan Yasrib ni, Bani Najjar ni, adalah Abdul Muttalib. Dia memang anak kepada Salma bintu Najjar, dengan ayahnya Amru bin Abdul Manaf alias Hashim. Hashim ni dia berkahwin dengan Salma, orang Bani Najjar. Perkampungannya exactly depan Masjidin Nabawi sekarang. Itu perkampungan dia, tuan-tuan, ya. Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah salah satu daripada Bani Najjar, juraian Bani Najjar sebenarnya, ya. Jadi bila Nabi lepaskan unta dia, orang Madinah berebut nak ambil, marilah duduk rumah kami Rasulullah, ya, mari duduk rumah kami Rasulullah. Nabi kata beginilah, biarlah unta ni, tentu dia berhenti di mana, aku berdiam di situ. Unta ni bawa ke depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, ya. Berhenti kat situ. Maka Nabi kata, aku duduk kat sinilah. Dan sebenarnya itulah juga perkampungan asal Salma bintu Najjar, mak kepada Abdul Muttalib. Ya. Jadi malam tadi ustaz ni kata sebab Aminah ni keturunannya Bani Najjar. Salah. Aminah Quraisyiyah asliyah, tuan-tuan, iaitu anak pada Wahab Az-Zuhri daripada Bani Zuhrah. Penempatan kehidupan mereka adalah di Mina. Jadi kena buat peta, nak faham Quraisy ni kena buat peta, tuan-tuan, ya, peta minda gitu, ni duduk kat mana dan sebagainya. Dan Quraisy ini dia ada 11 bani ataupun kabilah yang utama, yang level atas, dan bawah tu barulah level yang bani-bani lain. Ada 11. Antara 11 ini apa dia? Bani Zuhrah, Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum. Bani Makhzum lahirnya Khadijah. Bani Makhzum lahirnya Khadijah. Dari Bani Makhzum ni pula lahirnya satu lagi bani yang kuat juga, Bani Adi. Lahirnya siapa? Umar dan Abu Jahal, tuan-tuan. Lahir kat situ. Jadi ini jalinan sirah ni, tuan-tuan, kena buat peta minda sikit untuk kita faham. Nanti bila kita faham situasi ni, kita akan faham juga sababul nuzul, kita akan faham juga sababul wurud dan sebagainya. Ya, itu yang saya pesan tu malam tadi. Kata terkejut juga, apa kaitan dengan Aminah pula? Aminah tak ada kaitan dengan Yasrib. Yang ada kaitan dengan Yasrib ialah Abdul Muttalib itu sendiri, kerana maknya adalah Salma bintu Najjar. Dan Abdul Muttalib tu dapat nama, tuan-tuan tahu macam mana dapat nama sebenar Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Amru, ataupun Syaibah bin Hashim. Hashim tu nama sebenarnya, Amru, ya. Syaibah ni tadi dia lahir di Madinah tanpa sempat tengok ayah dia. Ya, dia yatim juga. Sebab Hashim ni dia meninggal di Syam ketika dia berniaga di Syam. Dan Abdul Muttalib ini nama asalnya Syaibah, ya. Pelik juga. Kalau nak cerita kenapa dinamakan Syaibah, sebab Syaib ni maknanya uban, tuan-tuan, uban. Jadi kenapa tiba-tiba baby ni dinamakan Syaibah, ya? Dikatakan Abdul Muttalib ni lahir tu dah ada sejemput uban dekat dahi dia, dekat atas kepala ni. Menandakan orang ni akan jadi orang hebat ni, kan? Dah ada rambut putih.
Wallahu a'lam, itu cerita kan. Jadi nama dia sebenarnya adalah Syaibah. Dia membesar di perkampungan Bani Najjar hingga 6 atau 7 tahun. Barulah bapa saudara dia Al-Muttalib, adik kepada Hashim ni, dapat tahu anak saudara dia ada rupanya, iaitu anak Hashim di Madinah, di Yasrib pada masa tu. Maka dia pun pergi ambil. Betapa kuatnya kebanian dan juga kekabilahan Quraisy ni tadi, sehingga dia pergi ambil Syaibah, buat masuk ke Mekah. Orang bawa anak kecil letak depan, dia bawa anak kecil letak belakang. Bila letak belakang unta, bila letak belakang, dia jadi apa? Dia jadi abdu, jadi hamba, budak suruhan. Itulah lekat gelaran Abdul Muttalib sampai hari ini, tuan-tuan. Sebenarnya nama dia adalah Syaibah bin Hashim. Itulah sebenarnya Nabi SAW ini, kalau nak kata dia lari, berhijrah tu dia lari, tak tepat sebenarnya. Dari segi ilmiahnya tak tepat. Sebab dia balik kampung datuk dia. Banyak benda sebenarnya yang dalam sirah ini, kalau kita, yalah macam baru ni kan, ada seorang ahli politik tu dia kata muhajirun itu pelarian. Okey, pelarian. Dari sudut bahasa betul lah, pelarian. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pelarian. Dia tidak pelarian, ya. Sebab dia ni juraian keturunan Bani Najjar juga. Di sebelah ibu datuknya. Jadi dia umpama balik kampung. Abu Ayyub Al-Ansari itu ditentukan Allah Ta'ala sebagai tempat untuk dia singgah pada malam itu. Pada malam-malam pertama dia hidup di Yasrib, juga daripada juraian Bani Najjar. Di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada satu kubur, ya, perkuburan lama. Nabi tanya, tanah siapa ni? Rupa tanah dua anak yatim. Tanah dua anak yatim dan penuh dengan pokok gharqad pada masa tu, pokok gharqad. Jadi tanya, kubur ni kubur siapa? Kubur siapa tu maksudnya keturunan siapalah. Kalau tanya kubur siapa, nak jawab macam mana orang tu kan? Kubur siapa ni? Tak ada orang pun mengaku. Maka Nabi SAW pun nak beli tanah tu. Anak yatim tu kata, tak apa ya Rasulullah, kami sedekah je kepada Rasulullah. Tak, aku nak beli juga. Baiklah, kalau nak beli bayar murah-murah, sudahlah ya Rasulullah. Tak, harga pasaran semasa. Di situ sudah lahir hukum bermuamalat dengan anak yatim ni tadi. Tak boleh menawar harga dengan anak yatim ni, tuan-tuan. Nabi tak nak terima juga, nak harga semasa. Jadi berapa? Harga semasa katalah 10 dinar. 10 dinar lah Nabi bayar tanah tersebut dengan bekalan yang dibawa oleh Abu Bakar. Lalu dibongkar tanah tersebut, diratakan, dan disitulah, tuan-tuan, lahir lagi hukum bahawa kubur-kubur lama ni boleh disatukan di bawah satu lubang besar, seperti mana yang Nabi lakukan dengan penuh penghormatan terhadap kubur lama tersebut. Dibongkar, diratakan, digali satu lubang lama, lubang baru, dan ditempatkan tulang-tulang tu di tempat itu. Itu yang Saudi amalkan sekarang. Saudi amalkan macam tu. Dia 6 bulan dia tengok dah. Tengok dah tinggal tulang kering, dia akan satukan di bawah lubang, di dalam lubang yang lain, kan. Itu dia. Jadi disitulah berdirinya Masjid Nabawi, di perkampungan Bani Najjar juga asalnya, tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi dalam konteks dia bukan pelarian sebenarnya. Sama juga Nabi SAW tinggalkan Mekah. Kalau ikutkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Mekah tu hancur. Tuan-tuan, hancur. Tengok Nabi Lut keluar dari Sodom, apa jadi pada Sodom? Hancur, kan? Nabi Ibrahim AS keluar dari Babil, apa jadi pada Babil? Kerajaannya runtuh, kan? Naik orang baru pula dan sebagainya. Begitulah. Sama juga Nabi Hud bila keluar dari kaum Ad. Kaum Ad itu pun di kawasan selatan Saudi sekarang juga, masuk ke kawasan Yaman juga katanya, ya, area tersebut. Apa jadi pada Ad? Hancur. Sama juga kepada Nabi Soleh, bila dia keluar dari perkampungan kaum Samud, apa jadi? Habis, semua mati. Kampung tinggal sampai sekarang. Ada, tuan-tuan boleh kita tengok di Madain Soleh. Itu tempat tempat tinggalan Nabi Soleh ni tadi, ya. Tapi kenapa Mekah tak hancur? Sebab
Nabi SAW keluar sebelum orang Mekah hambat dia. Nabi keluar dulu. Nabi keluar dulu. Ini ulama kaji semua ni. Nabi keluar dulu, maknanya Nabi berhijrah sementara dan nak balik semula. Dan itulah bezanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu. Apatah lagi Mekah tu sendiri memang Allah Ta'ala dah gezet sebagai tanah haram. Tanah haram, tuan-tuan, ya. Baru ni saya pergi satu jamuan, ada seorang hamba Allah ni, dia bercakap dengan saya lah. Saya pun mula tu selamba je, tapi dia kata, "Ustaz, tidakkah Nabi pernah sebut?" Kata, okey, sambil-sambil duk makan ni, bahawa bukit pertama yang dibina dalam pembinaan bumi ni, tanah tinggi pertama yang dibina ialah tanah bukit sebelah Kaabah tu. Saya kata, betul, Jabal Abi Kubais, betul, ada sebut gitu. Sekarang ni Jabal Abi Kubais sudah diratakan. So sekarang ni bumi dah hilang dia punya pasak pertama dia. Betul juga orang ni cakap, kan. Saya pun terfikir, mula baru tersentak pun, betul juga, kan. Yang dia cakap tu, walaupun cakapan-cakapan itu sekadar satu lontaran lontaran bebas begitu, tapi sebenarnya munasabah sebenarnya, ya. Yang tanah pertama dibina, yang Allah Ta'ala cipta, ya, adalah Kaabah. Kemudian barulah bukit yang pertama, Jabal Abi Kubais, di sebelah daripada Kaabah itu. Barulah kepada seluruh pelusuk bumi yang lain. Itu ada disebut benda tu, kan. Jadi tuan-tuan, begitulah balik pada cerita kita ni. Apa yang saya nak sampaikan ialah kena faham dia punya jalinan keturunan Quraisy dan sebagainya ini. Automatik kita akan fahamlah kenapa ayat-ayat itu turun begitu, begini dan sebagainya. Terutama beberapa ayat yang daripada surah-surah huruf muqatta'ah ini, ya. Ini ada semua kisah dia ni. Umar Ibn Khattab masuk Islam dengan apa? Dengan, tak ingat dah ayat yang tuan-tuan duk baca pelembut hati tu, Taha, kan? Huruf muqatta'ah. Orang Mekah buat kali pertama sujud kepada Kaabah, kali pertama dengar ayat Quran, tuan-tuan, wan najmi iza hawa, kan? Demi bintang. Taha tadi itu huruf muqatta'ah, mengejut. Wan najmi, demi bintang, mengejutkan juga. Sebab apa? Allah Ta'ala tunjuk kepada bintang-bintang yang selama ini mereka kagum sangat dengan bintang, kan? Kemudian Utbah bin Abi Rabi'ah tersentak. Kenapa? Kerana surah Fussilat, Hamim, Al-Hawamim, As-Sab'ah itu kalau kita perhati fungsi satu persatu tu, kita pun faham lah, kenapa dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala sebut Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun? Sebab apa? Sebab di depan yang Nabi sebut ayat ini buat kali pertama adalah orang yang fasih dari sudut bahasanya, kaum Bani Umayyah. Dalam 11 Bani ini, tuan-tuan, yang paling cerdik, yang paling hebat dari sudut keintelektualan pada masa itu, Bani apa? Mesti tuan-tuan akan jawab Bani Hashim, kan? Sebab keturunan Rasulullah SAW. Tapi di segi keintelektualan, boleh menulis, membaca dan sebagainya, boleh dikatakan siapa lahir je Bani itu memang Bani yang boleh menulis dan membaca. Bukan Bani Hashim, Bani Umayyah yang lahir Osman dan sebagainya situ. Kalau sebut je Bani itu memang peniaga lah semuanya. Siapa dia? Bani Makhzum, tuan-tuan, Bani Makhzum. Bani Hashim ni memang dia dari sudut kepimpinan, kepimpinan dari sudut perniagaan dan dikenali dengan menjaga Kaabah. Inilah Bani Hashim, Bani Rasulullah SAW, ya. Okey, baik. Sedikit lagi pasal Khadijah ini, apa yang dapat kita dapat ini. Dalam suratul Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini tak semua, tidaklah cerita ni tadi satu surah Khadijah cerita, tak, tuan-tuan, ya. Kita kena cari, kena gali. Ini penting yang saya katakan tadi. Kita mengetahui sababun nuzul, kita mengetahui kesempurnaan ayat itu. Okey. Jadi dalam suratul Qasas ayat ke-10, ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ayat ni, tuan-tuan, cerita pasal apa? Pasal Ummi Musa, ibu kepada Nabi Musa AS, yang memahami, yang mendapat ilham. Dia bukan Nabi, mana boleh Nabi perempuan, kan?
Tak ada nabiyah, tak ada kan. Tapi Ummi Musa ini mendapat ilham daripada Allah Ta'ala, dan sepeninggalannya menjadilah hati ibu Musa tu kosong. Apabila Musa dihanyutkan ke sungai, dan pada masa itu dia suruh kakak dia, sebab Fir'aun memerintahkan supaya semua anak lelaki itu dibunuh, tinggal anak perempuannya. Maka lahir-lahir lelaki, disembunyikanlah Musa itu di bawah dapur, tuan-tuan, kawasan yang paling sulit. Bila tentera-tentera Fir'aun masuk, menggeledah rumah-rumah Bani Israel ni tadi, maka Nabi Musa baru lahir, disembunyikan di bawah dapur, tuan-tuan. Kan kisahnya, tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Qasas nanti. Cuma ayat ke-10 ni ada kaitan dengan Khadijah. Itu yang cantiknya. Macam mana kaitan dia? Okey, maksud ayat ni, dan sepeninggalannya menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang, tenteram, supaya tetaplah ia daripada orang-orang yang percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menandakan bahawa Ummi Musa itu sudah sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kosongkan, maksudnya kosongkan hati. Bukan kosongkan hati kita ni, tak boleh kosongkan hati. Jangan, tuan-tuan, ya, minta maaf lah. Kalau jenis masuk motivasi ke apa ke, sekarang ni kita buang semua, kosongkan hati, kosongkan minda. Jangan, tuan-tuan. Kita tak boleh mengosongkan hati kita macam tu, zero terus, tak boleh. Sebab kita ini zikrillah, kok mana pun tak boleh kosong hati daripada zikrillah. Kosong hati daripada benda lain tak apa. Jadi yang dimaksudkan dengan Ummi Musa yang kosong hati ni tadi, bila dia hanyutkan anak dia ke sungai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati ibu mana tak sedih, apatah lagi dia baru saja bersalin. Jadi yang dikosongkan di situ ialah kesedihan, ketakutan, kerinduan, yang tinggal hanya tawakal. Itu faham dia. Apa kaitan dengan Khadijah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula menyebut tentang mimpinya yang tak dapat ditafsirkan, tak dapat ditakbirkan, apa mimpi itu? Cuma Nabi kata misla falaqis subuh saja, seperti waktu subuh. Seperti waktu subuh. Macam mana, tuan-tuan? Gelap, tiba-tiba mancarlah fajar sodik, keluar satu cahaya, dan cahaya tu tenang. Siapa yang tak tenang waktu subuh ni, tuan-tuan? Orang tak tenang waktu subuh ni problem lah tu. Problem besar tu, tuan-tuan, ya. Kena jumpa psikiatris lah, tuan-tuan. Sebab sebenarnya waktu subuh ni lah waktu yang paling menenangkan. Sebab itulah kita dituntut untuk bertahajud pada waktu sahur. Waktu sahur tu waktu terakhir malam, lebih kurang 1 jam sebelum subuh. Itu dia panggil ashar ataupun waktu sahur, waktu tenang. Saya belajar sikitlah tentang spektrum cahaya. Rupa-rupanya kita ni, tuan-tuan, spektrum cahaya ni tadi nak cerita macam mana, yang paling terang cahaya bila ketika matahari betul-betul atas kepala. Kan? Matahari betul-betul atas kepala, tenaga paling kuat pada masa tu, tuan-tuan. Dan kita dituntut untuk qailullah, untuk tidur sejenak. Qailullah ni micro sleep. Tak sampai dia tempoh apa, dia panggil zawal. Zawal matahari ni, maknanya matahari betul-betul atas kepala ni tempohnya lebih kurang 28 minit. Tapi kita tak semestinya tidur sampai 28 minit, tuan-tuan. Takut terlajak jadi 2 jam. Tak semestinya. Jadi kita duduk dekat office center, duduk macam ni sekejap, micro sleep. Baru saya sedar, baru je lah, kan. Qailullah itu diambil daripada perkataan qalil, sedikit. Dia terlepas pandang sikit. Tiba-tiba baru-baru ni bila bincang-bincang sama-sama kawan-kawan ni, qailullah itu diambil daripada perkataan qalil. Makna qailullah amat qalil, amat sedikit. Jadi bermakna apa? Micro sleep. Jadi kita contohnya sekejap je, dalam seminit 2 cukup dah, tuan-tuan. Dan pada masa tu, masa apa yang disunatkan tu? Pada masa matahari tengah-tengah betul-betul atas kepala tu. Dan itulah tenaga paling kuat, tuan-tuan,
kita kalau boleh elakkan, elakkan seketika itu, berlindung sikit bawah tempat teduh, lepas tu kita nak keluar dan sebagainya. Tapi nak macam mana jadual kerja kita macam tu kan, pukul 1 rehat, masa tu lah nak pergi ambil anak dan sebagainya. Akhirnya masuk pejabat balik kita letih. Akibatnya kita tak pandai nak imbang tubuh kita dengan spektrum cahaya ni tadi, ya. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya pada waktu sahur itu juga spektrum cahaya yang begitu kuat tuan-tuan, tapi ditapis dengan kegelapan hujung malam itu. Dan pada masa inilah kita bangkit berqiyamul lail, ya. Walaupun sekadar Nabi qiyamul lail daripada betul-betul tengah malam, tapi kalau kita boleh maintain waktu sahur itu, waktu 1 jam sebelum subuh itu untuk kita berqiyamul lail, cukup sebenarnya. Dan pada masa itu spektrum cahaya yang memang sedang kuat, tapi kita mendapat tenaga yang original, yang baru. Ini tenaga boleh dipanggil apa? Tenaga boleh recycle ni tak? Tenaga yang boleh diperbaharui ni tadi. Itulah dia. Sebab tu saya ada satu klip video Ustaz Syamsuri Ahmad ceramah kan. Dia kata kalau kita boleh maintain, dia kata, untuk diri kita dan anak-anak kita, cukup dah. Maintain apa? Sempat sebelum subuh tu 2 rakaat solat, dan itu bertaraf solat tahajud sebenarnya. Dan masuk subuh sempat 2 rakaat lagi solat, barulah sembahyang subuh. Padan dah anak-anak kita ni. Saya ingat benda tu tuan-tuan, ya. Ada satu klip video Ustaz Syamsuri tu. Jadi kalau kita sekurang-kurangnya sempat solat dalam waktu itu, kita dah dapat satu energi baru. Itu yang bila Khadijah tanya, ya, Abang Mat lah masa tu tak Abang Mat ni apa mimpi apa sebenarnya, tak tahulah, tapi misla falaqis subuh, tu maksud dia. Pada masa ini Khadijah sudah mendapat satu ilham untuk memahami apa yang sedang dihadapi oleh suaminya, dan ini tidak lain seperti mana ada dalam ayat 10 surah Al-Qasas tu tadi. Allah Ta'ala berikan, ya, kepada siapa sahaja yang dia kehendaki kefahaman, ketenangan tu tadi, ya, dalam keadaan orang lain tak faham. Musa ni pula, mak Musa, Ummi Musa ni, ya, macam mana boleh ada idea dalam keadaan orang duk mari serbu nak sembelih anak-anak lelaki, kan, ya, baby lelaki je sembelih terus. Pada masa tu tiba-tiba dia pergi fikir, hanyutlah ke sungai hanyutlah ke sungai. Itu tak lain tak bukan adalah daripada ilham yang telah Allah Ta'ala campakkan kepada Ummi Musa, kerana telah dikosongkan segala perkara lain, hanya ingat Allah. Ini maksud ayat ni tuan-tuan, ya. Jadi Khadijah ini memang sudah terkenal sebagai orang yang tidak menyembah berhala, sebagai orang yang tidak menyembah berhala. Dan dia setuju sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyembah berhala dan anti pada berhala itu, walaupun pada masa itu belum lagi menjadi rasul, kan. Jadi inilah dia tuan-tuan petanda-petandanya kenapa kalau kita tanya Khadijah boleh faham dan Khadijah boleh bertenang, bukan kerana dia tua, kan. Bukan kerana dia lebih tua pada Nabi. Ada juga orang huraikan bila Nabi balik dalam keadaan zamiluni tadi tu, slipper pun Nabi tak pakai. Nabi berkaki ayam, dia terlupa semua sekali sebab terkejut tengok Jibril. Bila terkejut tengok Jibril, balik Khadijah tenang, tuan-tuan. Jadi nak cara mudahnya, maklumlah Khadijah kan 15 tahun lebih tua pada Nabi, maknanya dia lebih berpengalaman. Bukan itu sebenarnya, ya. Sebenarnya Khadijah ni tadi Allah Ta'ala dah campakkan ilham je, yang menyebabkan dia dah tak fikir benda lain, dia fikir menghadapi ketentuan Allah pada masa ini. Itu yang dia bilang sifat suami dia, ya, 5 perkara sifat suami dia. Ni, dengar ni Abang Mat, tak mungkin yang datang tadi syaitan dan Allah membiarkan kamu terlepas ke syaitan. Tak mungkin. Sebab kamu ni seorang yang menyambung silaturahim, kamu ni orang yang jujur, kamu ni sentiasa membantu orang miskin, kamu akan tak ada dengan diri kamu pun kamu cuba adakan pula, dan kamu juga orang yang suka menyambung silaturahim. Tuan-tuan, dia bilang 5 perkara ni, Nabi pun tenang, kan. Dari mana dapat ni? Tuan-tuan, Suratul Qasas ayat 10. Jadikan itu sebagai satu motto kita. Maknanya dalam keadaan kita dah hilang pergantungan kepada semua makhluk, ya. Pergantungan memang tidaklah, sebab kita ni orang beriman. Hilang pertolongan kepada semua makhluk,
pergantungan hanya satu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik, seterusnya saya cuba ini pandangan ahli-ahli sirah, ya, pandangan ahli sirah. Pemahaman Khadijah yang mendalam, ya. Lanjutan daripada ayat 10 surah Al-Qasas ni tadi, ya. Sesiapa yang memerhatikan kehidupan Khadijah binti Khuwailid sebelum berkahwin dengan Rasulullah, cara Khadijah memutuskan pilihannya kepada Rasulullah SAW, keinginannya yang kuat bagi mempertautkan diri dengan Rasulullah SAW dan kehidupan yang dijalani oleh Khadijah bersama Rasulullah, tentu semua itu menunjukkan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Khadijah tadi, dan kecerdikannya, kemuliaannya, kedalaman fikirannya, kejernihannya, keluhuran budinya, keinginannya yang kuat bagi membela yang benar, kecintaannya, kemuliaannya dan penghormatannya kepada Rasulullah SAW, semua itu tak lari daripada punca yang kita bacakan ayat 10 daripada surah Al-Qasas tadi. Tanggapan yang diberikan Khadijah terhadap apa yang dikhabarkan Jibril berupa salam daripada Allah dan daripada malaikat Jibril menjadi petunjuk terhadap semua hal yang disebutkan di atas. Tiba-tiba saja Khadijah boleh terfikir itu mesti malak, bukan malaikat, malaikat jamak, itu mesti malak yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan daripada syaitan. Dia boleh sedangkan Nabi duk, syaitan ke utusan Tuhan? Syaitan ke utusan Nabi dalam masa itu dalam kebingungan lah, kita kata, ya, kebingungan. Tapi Khadijah dengan tenang. Oleh sebab itu, selepas Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW, ia adalah wahana yang membantu dan menjadi sandaran bagi Rasulullah SAW. Tidak hanya dari segi harta dan kehormatan yang dimilikinya, malah dengan segala kemampuan yang dimiliki Khadijah. Khadijah melimpahkan segenap cinta dan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW. Mengikut penulis buku ini, iaitu Dr. Muhammad Abdul Yabani, beberapa contoh membuktikan Khadijah telah mendapat fahaman yang mendalam yang menjadikan dirinya sebagai perempuan yang istimewa. Pertama, Khadijah memang terbukti seorang yang fatanah, seorang yang cerdik. Dia bukan agama ni dia kena duduk pada orang yang cerdik. Sebab itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Fatanah, kan? Sifat dia cerdik. Mana boleh seorang nabi dan rasul itu, ya, kita kena ingat tuan-tuan, ada dua aliran yang orientalis sengaja cetuskan untuk kita ni jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orientalis cetuskan dua. Apa dia? Pertama, Muhammad ini adalah manusia yang intelek, very genius man. Sebab itulah ada dalam penulisan di negara-negara Arab tu berkenaan dengan abqariyatu Muhammad, kata dia. Maknanya keintelektualan, kebijaksanaan Muhammad. Jadi sebab itu dia kupas semua benda pun Muhammad ni bijak. Kan bijak. Macam mana Hudaibiyah? Dia bijak, dia dah pandang jauh ke depan. Langsung tak ada unsur mukjizat. Itu dia. Yang kedua, lahirnya satu aliran lagi. Ini semua ni kerana Muhammad ni Rasul lah, mukjizat lah. Kenapa dia jadi begitu? Hebat sangat. Sampaikan dalam perjanjian Hudaibiyah sebagai contohnya, Quraisy yang beri semua 6 fasal perjanjian Hudaibiyah, 6 fasal tu semua Quraisy bagi, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sallallahu alaihi wasallam pun dia tak nak sebut. Dia sebut Muhammad je. Nampak benda tu, ni untung kat aku, untung. Macam mana dia boleh nampak begitu? Sebab dia ni bijak, dia tanamkan gitu. Jadi dua aliran. Antara dua aliran ni, mana satu yang nampak lebih warak? Yang ni lah, yang mukjizat ni. Mukjizat. Ya, tak nampak langsung Muhammad ini sebagai orang yang abqari, orang intelek. Yang ini pula nampak macam jahil sungguh lah, kan? Semua nak tengok Nabi ni cerdik, dia tak fikir langsung pasal mukjizat. Sebenarnya dua-dua tu orientalis yang cetuskan. Orientalis cetuskan sebenarnya. Dua-dua tu Ahlus Sunnah wal Jamaah apa dia? Dua-dua tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang orang bijak dan dia juga adalah penerima wahyu. Tuan-tuan, dia penerima wahyu dan dia dipandu oleh wahyu. Jadi sebab itu agama ni dia kena duduk pada orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang fatanah, bukannya orang yang bodoh. Bila duduk pada orang bodoh, jadilah seperti mana Amru bin Lu'ai. Amru bin Lu'ai, siapa dia?
orang yang mula-mula mengambil alih pentadbiran Mekah daripada suku Jurhum. Suku Khuza'ah dia berperang dengan suku Jurhum. Selepas 2200 tahun Mekah ni dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam, maka jatuhlah suku Jurhum, naiklah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini, tuan-tuan, ketuanya Amr bin Lu'ay, dibawa masuk berhala. Sebab apa? Sebab dia tak bijak, sebab dia bodoh, tuan-tuan. Dia masuk berhala, dia letak tepi Kaabah. Dia pun tabiklah ke berhala tu, lambai-lambailah ke berhala. Akhirnya orang sembah. Di situlah bermulanya keberhalaan di Mekah. Jadi tuan-tuan, agama mesti duduk pada tangan orang bijak, berpandukan kepada wahyu. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pemikiran ini, tuan-tuan, kalaulah kita cenderung kepada pemikiran kenapa Nabi begini, mukjizat Allah tentukan, kita hilang dari sudut punca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya abqari. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tak akan naik lagi dah masyarakat madani yang hebat yang ditubuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Ya. Kalau kita duk ambil aliran Nabi ni bijak-bijak, na'udzubillah lah, memang aliran ni memang tak ada lah sebenarnya orang Malaysia, saya fikirlah mereka itu memang dah cenderung ke berfikiran begitu. Kita hilang dari sudut pergantungan pada wahyu. Jadi sebab itu kita kena kesatukan dua aliran ini. Bahkan memang aliran ini asalnya satu, iaitu melihat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang abqari dan juga rasul. Itu dia. Dan kalau tuan-tuan masih ingatlah ya, kalau ambil STPM zaman saya dulu tahun awal 90-an, ada buku yang menjadi rujukan sangat, Life of Muhammad ataupun sejarah hidup Muhammad, ataupun nama asal buku tu Hayah Muhammad, tulisan Muhammad Hussein Haikal. Tebal sangat buku tu, saya ingat besar tebal kotak tisu ni lah kot, kan. Bahkan kalau baca buku tu, duk rasa macam alim sangat dah pasal sirah Nabi SAW ni. Jawablah STP kertas 6 ya, sejarah 6 masa tu, sejarah Islam. Itu jadi tuan-tuan, bila saya ke Mesir, baru saya jumpa dengan pengulas-pengulas tentang Hayah Muhammad ini. Rupa-rupanya Hussein Haikal ni seorang wartawan, bukan syekh pun, tuan-tuan, wartawan. Dia menyusun buku Hayah Muhammad itu ya, dengan tujuan aliran pertama tadi, aliran Abqari Muhammad. Rupa-rupa dalam buku tu bukan dicetak di Malaysia saja, tak sebut Muhammad SAW ke sallallahu alaihi wasallam. Cetakan asal daripada penulis pun memang tak sebut walau sepatah pun sallallahu alaihi wasallam. Dan buku tu akhirnya tak popular sampai sekarang. Itulah dia. Nak sangat menyucuk jarum, kata secara halus, untuk merendah-rendahkan Nabi Muhammad SAW ini, ataupun sengaja nak mensungkan. Tak lama buku tu. Kalau kita tengok Rahikul Makhtum, makin hari makin orang duk kupas, makin hari makin duk kupas, sebab penulisnya tu ikhlas, kan. Rahikul Makhtum sekitar 73-74 gitu. Hayah Muhammad tua sikit pada tu, mungkin sekitar akhir 60-an. Saya tak pasti tahun berapa dia diterbitkan. Tapi kenapa orang tak kembang dah Hayah Muhammad sekarang ni? Bukan saja di Malaysia, di tanah Arab pun tak ada. Orang tak kenal dah Muhammad Hussein Haikal. Sebab dia memang ada matlamat untuk memesongkan pemikiran kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi berhati-hati ya tuan-tuan ya. Kita ni kena duduk dua-dua, tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sentiasa wasatiyah. Sederhana tu maknanya apa? Imbang antara duniawinya abqari, ukhrawinya apa dia? Ini adalah rasul. Itu dia. Baik, jadi Khadijah faham semua ni. Khadijah dah faham dan nampak siapa suami dia. Cukup masanya. Ahli-ahli sirah sebenarnya telah mengkaji ya, 40 tahun ini umur matang. Umur yang matang, betul lah ya kan. Life begin at 40 tu betul lah sebenarnya. Jadi 40 tahun ini juga sebenarnya ruang yang Allah Ta'ala beri pada orang-orang Mekah ni untuk kenal siapakah orang yang akan dilantik jadi Rasul ini. Sebab itulah Nabi SAW tidak dilantik jadi Rasul pada umur 20. Walhal 20 tahun tadi tu dia dah terkenal dengan Hilful Fudul. Tuan-tuan, 20 tahun umur dia sudah terkenal dengan Hilful Fudul. Dan ini diperhatikan oleh Khadijah bersama sebagai suami isteri. 15 tahun cukup dah. 15 tahun dia boleh kenal dah siapa suami, kan. 15 tahun dia tadi. Itu yang Khadijah memahami sangat-sangat apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Yang kedua,
Para penulis sirah dan ahli-ahli sejarah bersepakat Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya keimanan Khadijah ini bukan keimanan yang sekadarnya, namun benar-benar merupakan keimanan yang muncul daripada pandangan yang tajam, keyakinan, kepercayaan dan penyucian yang ditempuh bagi mencapai keimanan. Jadi tuan-tuan, benarlah dorongan isteri itu juga menjadikan suami itu kuat. Jadi kalaulah isterinya itu lemah dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kebingungan pada masa itu, mesti dia akan kata apa? Cukup-cukuplah, marilah kita bisnes je lah, kan? Tak usah pedulilah masalah orang Mekah ni. Dah teruk dah, kita beriman, geng-geng kita sudahlah. Kan? Kita bisnes. Tengoklah bisnes kita pun tengah duk kemuncak pada masa itu, ya. Dengan gabungan Muhammad dengan Khadijah ini, memang ternyata boleh dikatakan dialah hartawan, jutawan ke apa ke yang paling utama di Mekah ni tadi, yang paling kaya di Mekah. Tetapi sebenarnya dorongan Khadijah, tak salah isteri memberi nasihat kepada suami, walaupun suami wakil rakyat ke menteri besar, esko, tak kira lah tuan-tuan, tak salah. Sebab apa saya kata tak salah? Sebab Ummu Salamah memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hudaibiyah. Tapi kita tengoklah nasihat tu macam mana. Bukan nasihat, bang, saya fikir kan orang ni patut jadi jawatan ni, orang ni gini, oh ya ke? Saya kenal sangat contohnya. Itu salah. Itu tak boleh, kan? Itu sudah mengganggu urusan negara yang suaminya yang sepatutnya menjadi pengurus, bukan dia. Tapi kalau seperti Ummu Salamah kan, Nabi beri arahan selepas tanda tangan perjanjian Hudaibiyah, Nabi beri arahan supaya bercukur. Sembelih kambing dulu. Sembelihlah, kata Nabi, sembelihlah binatang dam itu. Kalau ada unta, seekor unta 7 orang. Kalau ada lembu, seekor lembu 7 orang. Kalau ada kambing seekor seorang. Sembelihlah dan bercukurlah, kata Nabi. Sembelihlah dan bercukurlah. Sahabat-sahabat ni tadi tengok Nabi, tak kata apa. Lepas tu tengok ke orang lain, kebingungan, semuanya kebingungan masa tu sebab terkejut. Kita berhari-hari dah dalam ihram, tiba-tiba tak boleh buat umrah, tuan-tuan. Saya duk kira-kira dekat dengan 3 minggu sahabat-sahabat ni duduk dalam ihram, tapi terpaksa keluar secara dam ihsar daripada ihram. 3 minggu. Tapi kalau saya bawa jemaah pergi umrah, tuan-tuan, tak sampai sehari kalau tak buat, tak boleh nak tahallul. Bisinglah jawapannya. Jangan ke 3 minggu dah, 3 jam pun tak boleh tunggu. 3 jam pun tak boleh tunggu, ya. Terutama kaum lelaki ni lah. Sampai di Mekah saya jenis relax. Sampai di Mekah, masuk hotel, saya kata kita tukar kita punya ihram, kain ihram ni, pakai yang betul-betul bersih. Sebab kita tak singgah di R&R, masuk tandas, terpercik sana, terpercik sini, kita tak sedar. Kita nak yang betul-betul bersih, pergi tukar kain ihram. Situ pun dia dah tak selesa dah. Dia kata kita letak beg, kita tawaf dululah, kata dia. Baik. Yang kedua yang saya nampak, orang perempuan sejak nak masuk tandas, pergi settle dalam tandas dulu. Okey, relax dulu. Kita makan dulu makanan ringan yang kita dah disediakan oleh pihak hotel. Orang lelaki dia bising, segera. Walau dia bawa isteri juga. Isteri dia pun jenis masuk tandas juga kan. Jadi tak sabar nak selesai segera, nak bercukur, nak duduk relax. Tuan-tuan, tolonglah ubah sikap tu, ya. Biarlah kita ni kerjasama. Ni pesanan kepada mereka yang bakal pergi umrah ni lah, ya. Yang duk kejar ni biasa orang lelaki lah. Orang perempuan pula, Allah Ustaz, bagilah masa sikit. Ya, memang nak bagilah ni. Suami awak yang tak nak bagi masa, bukan saya, kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni bayangkan 3 minggu dalam ihram. Tiba-tiba Nabi kata apa? Bercukurlah, sembelihlah, bercukurlah. Semua pakat kebingungan. Tengok Nabi 3 kali. Nabi kata tak pernah sahabat tak buat selepas 3 kali. Tak pernah, kan? Sekali pun nak sahabat dah bingkah bangun. Kali ni 3 kali. Sehingga Nabi pun tengok ke sahabat-sahabat, mari juga rasa macam segan juga lah, kan. Apa pasal ni? Tak jalan ni hari ni. Maka Nabi masuk ke dalam khemah. Pada masa itu isteri yang dibawa oleh Nabi adalah Ummu Salamah. Nabi kata apa?
apa sudah jadi dengan orang-orang Islam pada masa ini, orang-orang Muslim ni pada masa ini. Nabi sebut muslimin semuanya. Mereka tak dengar dah kata-kata Nabi mereka. Nabi boleh cakap gitu tu. Maknanya shock juga tu. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, pada pandangan saya dia bukan tak nak dengar kata Nabi mereka. Mereka patuh sangat pada Nabi mereka. Cuma mereka terkejut. Jadi apa kata jika Rasulullah keluar, Rasulullah sembelih kambing sendiri, kemudian Rasulullah cukur rambut sendiri, saya percaya sahabat tu akan ikut semua. Nasihat isteri presiden kepada presiden dalam pentadbiran negara. Nampak tak bentuknya tu? Bentuknya macam tu kan? Dia tak adalah kata sungguh Rasulullah kan, patut kita pecat semua ni. Tak dengar kata presiden sangat. Bukan. Nasihat, memberi keteguhan jiwa pada suaminya. Nabi pun terus bangun, panggil penjaga kambing dia, sembelih kambing dekat situ, cukur rambut, panggil pencukur rambut, cukur rambut kat situ. Dan pada masa itu, ya tuan-tuan, sahabat-sahabat tanpa disuruh semua pakat mencukur satu sama lain, sembelih kambing dan sebagainya. Inilah yang saya kata, bukan salah isteri menasihatkan suami jika suami itu seorang pemimpin ke, ketua dan sebagainya, tak salah. Bahkan Khadijah jugalah yang berikan semangat. Abang Mat, percayalah. Masa tu betul Rasulullah kan, tak panggil Rasulullah lah, panggil Abang Mat lah kot kan. Ya Abang Mat, percayalah, itu malak, itu bukan syaitan. Pandai-pandai pula dia. Kan dia tu siapa? Suami dia pun belum lagi dilantik jadi rasul pada masa tu, dah dilantik. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan Iqra bermulanya jadi nabi. Ya ayyuhal mudassir bermulanya jadi rasul. Tuan-tuan, itu pandangan. Bahkan ada dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengatakan Nabi Muhammad SAW serentak Nabi dan Rasul, time tu lah Iqra tu, Nabi dan Rasul. Tapi tak tahu status lagi masa tu kan, tak tahu status. Tapi Khadijah yang nasihatkan, tak, aku percaya tu bukan syaitan. Aku percaya betul bukan syaitan. Itu adalah malak, yang datang utusan Tuhan, ya. Itulah cara Khadijah menenangkan hati Rasulullah SAW dan menguatkan pendiriannya. Semua itu tentu muncul daripada keimanan yang mendalam, pemikiran yang cermat serta pemahaman yang baik pada hakikat dan permasalahan. Dan perkara ini tidak menjadi pelik. Kenapa? Sebab sudah ada contoh isteri-isteri Nabi-Nabi terdahulu yang memang pemahamannya itu cepat. Contoh siapa? Hajar kepada Nabi Ibrahim. Hajar ni banding dengan Sarah. Sarah tu memang pasangan pertama, cinta pandang pertama Nabi Ibrahim AS. Dari muda sampailah umurnya dekat 100. Hajar ni baru setahun jadi isteri Nabi Ibrahim. Tapi ketika dia ditinggalkan di Mekah keseorangan dengan babynya Ismail, dia tanya apa? Ini perintah Tuhan ke? Ya. Kalau ya, tak apa, pergilah. Kan? Maknanya cepatnya isteri memahami berbanding dengan suami, ataupun isteri cepat memahami tak sebanding dengan suami pun, seorang rasul itu sebenarnya sudah ada rekod sebelumnya. Jadi tidak pelik kalau Khadijah ni tadi kita kata excited, maknanya excited bahawa ini adalah rasul dan nabi, maka itu pun pernah berlaku kepada isteri nabi-nabi terdahulu. Baik, yang ketiga, pemahaman yang mendalam yang dimiliki oleh Khadijah juga nampak jelas pada saat Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Khadijah, sesungguhnya datang dia yang datang. Datanglah dia yang datang. Itu Jibril. Nabi kata datanglah dia yang datang, maksudnya orang yang datang hari itu kepadaku. Kerana Khadijah ingin mengetahui hakikat wahyu, maka Khadijah pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, beritahu aku jika nanti dia yang mendatangimu, yakni Jibril mendatangimu itu, ya. Ketika mana Nabi dalam selimut buat kali kedua, sebelum turun Al-Mudassir itu tadi, yang Nabi berlari balik ke rumah tu, maka Nabi kata, ya Khadijah, telah datang dia yang datang itu. Nak sebut nama tak tahu lagi, dia yang datang. Kan? Jadi Khadijah pun terus faham. Dia kata apa? Tak apa, kalau dia datang lagi, cerita kat aku. Cerita kat aku. Walaupun dia tak nampak pun Jibril tu kan, tapi cerita kat aku. Inilah dia tuan-tuan, ya, cara Khadijah mendamaikan hati Nabi SAW. Minta tolong cerita, jangan pendam.
Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Khadijah, datanglah Jibril. Ini setelah jadi Rasul lah, ya. Rasulullah SAW pun berkata, wahai Khadijah, ini Jibril datang kepadaku. Di sini tampak kecerdasan Khadijah dan kedalaman pemahaman yang dimilikinya, kerana Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, duduklah di atas paha kananku. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri, lalu duduk di atas paha kanan Khadijah. Kemudian Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah SAW menjawab, masih. Lalu Khadijah berkata lagi, jika begitu pindahlah duduk di atas paha kiriku, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri dan duduk di atas paha kiri Khadijah. Kemudian Khadijah berkata lagi, apakah kau masih nampak? Ya, masih nampak. Tentu fahamlah kan, duduk atas paha kanan paha kiri ni. Faham? Semua ada isteri kan? Boleh faham ke tak ni? Faham? Ni sebab syuruk dah ni, jadi tak faham lah. Rasulullah pun menjawab, masih. Kemudian Khadijah menanggalkan tudungnya ataupun pakaiannya, jilbabnya, dan bersama Rasulullah duduk dalam kamarnya. Khadijah bertanya lagi, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah menjawab, tidak, tak nampak dah. Maka kata Khadijah pun mengucapkan kata-katanya yang terkenal berbunyi, wahai Muhammad, dia bukan syaitan, tetapi dia adalah malaikat Tuhan maha pengasih, ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Kalaulah nak sampaikan wahyu tapi masih lagi duk ganggu orang berdua-duaan suami isteri, maka itu bukan malaikat lah. Tapi kalau sekarang ni tak nampak, maknanya dengan keadaan kita sudah terlalu dekat begitu, ya, bahasa yang paling sopan saya sebut di situ, maka sahlah itu malak wala syaitan. Tengok cara Khadijah mendamaikan Nabi. Keempat, ada satu keadaan lagi menunjukkan kecerdasan yang dimiliki oleh Khadijah serta kedalaman pahamannya. Khadijah pergi menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, ya. Itu step yang keempat dah. Yang kelima, contoh yang menunjukkan pemahaman jernih yang dimiliki Khadijah ialah semasa Khadijah sebagaimana biasa pergi ke Gua Hira membawa bekalan kepada Rasulullah. Tibanya di Gua Hira, dia melihat Rasulullah sedang khusyuk beribadah, menghadapkan sepenuh jiwanya ke hadrat Tuhannya serta bermunajat padanya. Pada saat itulah turun Jibril. Maka Rasulullah SAW pun berkata, wahai Rasulullah, Khadijah datang, dia membawa wadah berisi lauk, itu makanan dan minuman. Apabila dia sampai kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya daripada Allah, daripadaku, dan beritahu kepadanya khabar berita gembira ini. Jadi ceritanya, setelah Nabi SAW balik ke Gua Hira untuk terus bertahanus, ya, untuk mencari ketenangan lagi sebuah ketika, Khadijah sendiri panjat, umur 55 tahun pada masa itu, panjat Gua Hira untuk sampaikan bekalan makanan. Dia tengok Nabi beribadah, dia tak ganggu, dia biarkan saja makanan itu di belakang. Dan Jibril pula datang memberitahu Khadijah dah datang, tolong bagi salam kepada dia, salam daripada Tuhanmu kepada Khadijah. Maknanya Khadijah ni mula-mula lagi telah mendapat salam daripada Allah Ta'ala, dan 10 tahun kemudian, ya, dia mendapat salam kali kedua. Itulah tandanya penghujung hayat dia, tuan-tuan, ya. Dan satu lagi saya tambah yang tak ada dalam buku ni, saya tambah daripada maklumat lain. Apabila Khadijah mendengar hijrah pertama umat Islam dan terlibat sama Osman dengan isterinya, iaitu Ruqayyah, ya, Khadijah sudah terbayang bahawa dia tidak akan bertemu lagi dengan kedua-dua mereka ini, ya. Dan di sinilah cerita yang Khadijah ungkitkan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS, tuan-tuan. Jadi maknanya pada masa itu Khadijah sudah faham tentang kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan memang kisah-kisah Nabi-Nabi ini diturunkan semuanya makiyah, ya. Jadi apabila nak berpisah dengan Osman, Khadijah sudah berasa suatu kegusaran bahawa tidak akan bertemu lagi dengan anak menantunya ini. Dan ini juga merupakan satu firasat dia bahawa hayatnya tak akan sampai kepada hijrah yang kedua tu tadi. Ini tanda Khadijah ni memang wanita yang cukup memahami. Maka sempurnalah pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Khadijah sebagai isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sekadar itulah perkupasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sahabiah Al-Jalil yang terutama, iaitu
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wallahu alam. Sekali itu saja. Teruskan pembacaan terhadap Khadijah ini, walaupun agak sukar untuk mendapat faktanya, namun insya-Allah dengan azam kita, maka Allah Taala akan jumpa juga kita dengan fakta-fakta yang mungkin tidak popular, tetapi sebenarnya ada, sebenarnya dikaji oleh para ulama, khasnya ulama sirah. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.